السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mukminin mukminat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada hari ini, hari yang keempat Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk meneruskan ibadah di dalam bulan yang penuh dengan kebaikan ini. Kita akan mulakan durus Ramadan pada tengah hari ini dengan mengambil beberapa pengajaran daripada ayat yang selalu kita ulang baca berhubung dengan kewajipan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Pertama, tuan-tuan, kita tidak dapat lari daripada suratul Baqarah ayat 183 hingga 185. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini selalu kita mengulang dan kita akan mendengarinya di dalam bulan Ramadan. Ayat ini menjadi ayat yang menentukan atau titik tolak kepada kewajipan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Seperti yang disebut oleh para ulama, pensyariatan ataupun kewajipan berpuasa di dalam bulan Ramadan disyariatkan dan diwajibkan seperti yang dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Sepakat para ulama muslimin bahawa syariat ataupun kewajipan berpuasa itu ialah pada bulan Sya'ban tahun kedua hijrah. Bulan Sya'ban tahun kedua hijrah, yakni pada fasa Nabi berada di Madinah. Seperti yang kita semua maklum dan kita jelas bahawa Nabi menempuh dua fasa dalam kehidupan baginda. Pertama, marhalah ataupun peringkat berada di Makkah sebelum diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah. Kalau kita melihat hukum hakam syariat mula diperkenalkan di fasa Madinah. Itu apa yang maklum melihat kepada ayat-ayat yang turun di Madinah. Sehingga kan para ulama menjelaskan di antara ciri-ciri ayat-ayat Makkiyah, Mekah, dia berhubung dengan soal iman ataupun akidah. Ayat-ayat yang menyentuh tentang keimanan, soal akidah, soal tauhid, ayat-ayat yang turun pada fasa Mekah. Kerana penekanan perjuangan baginda Rasul ialah membetulkan akidah pada peringkat awal supaya manusia beriman. Sebab itu apabila manusia sudah beriman,
barulah Allah Azza wa Jal menurunkan hukum hakam dia. Sebab itu di kalangan ulama juga menyebut bahawa ayat-ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, panggilan itu ditujukan kepada al-mu'minun, golongan yang beriman itu fasa Madinah. Sedangkan kalau kita lihat ayat-ayat Mekah, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Di permulaan ayat dalam suratul Baqarah yang kita baca tadi ni berkaitan dengan puasa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya ayat ini merujuk kepada fasa Madinah. Disyariatkan itu setelah manusia kukuh imannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan juga bahawa puasa ini ialah suatu kewajipan yang telah diperintahkan kepada umat-umat sebelum daripada kamu, min qablikum. Sebab itu kalau kita belajar di dalam usulul fiqh, dalam kaedah hukum, sumber-sumber hukum, kita ada perkara dalil yang disepakati. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas. Yang ni sumber dalil, sumber hukum, dalil. Ada perkara-perkara yang tidak disepakati, dalil juga, tapi dia dalil yang mukhtalaf, yang diperselisihi, dalil. Antaranya apa dia? Al-istihsan, masalih mursalah, qaulus sahabi. Ini dalil-dalil yang tak disepakati. Antaranya syara'u man qablana, syariat umat sebelum kita. Yang pastinya tuan-tuan, yang pastinya apa? Keseluruhan para rasul alaihimus salatu wassalam, para nabi ini mereka membawa akidah yang sama, agama yang sama. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Dan kami menghantar para rasul pada setiap kaum dan umat. Setiap rasul itu ada umatnya, setiap umat itu ada rasulnya. Quran mengatakan wa ma kunna mu'adzabin hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum melainkan setelah kami menghantar rasul kepada mereka. Jadi rasul-rasul ni semua mari bawa agama yang sama, slogan yang sama, an ya'budullaha wajtanibut taghut. Semua bawa kempen mengabdikan diri kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhi taghut. Wa ila madyana akhahum syu'aiba, kepada Madian saudara mereka Syuaib juga membawa maksud yang sama. Wa ila adin akhahum huda. Semua nabi-nabi ni bila Allah kata dihantar kepada kaum-kaum mereka, semuanya ani'budullaha wajtanibut taghut. Apa yang membezakan kita dengan mereka ialah pada syariah, hukum hakam. Ada perbezaan dari sudut salat, puasa, zakat, taubat. Ada perbezaan, tak sama. Ada perkara-perkara yang mungkin dibenarkan pada umat terdahulu, dilarang pada kita. Dan mungkin ada benda yang umat dahulu tak boleh buat, kita dibenarkan buat. Wa ja'alna likulli ummatin syir'atan wa minhaja. Dan bagi setiap umat itu syariat dan manhaj, jalan yang berbeza. Di kalangan ulama mereka bincang, apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut min qablikum, sebelum daripada kamu, siapa yang dimaksudkan? Golongan mana?
Pertama, kita sepakat bahawa Tuhan memang suka puasa. Tuhan memang suka puasa. Kerana dia bukan sahaja mewajibkan kepada umat ini, dia juga mewajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Itu tak tersembunyi lagi lah. Memang Tuhan suka puasa ni. Yang kedua, tuan-tuan, min qablikum, di dalam ayat itu merujuk kepada al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Kristian. So timbul soalan, adakah mereka juga berpuasa seperti kita? Sedangkan kita sendiri, tuan-tuan, sekejap lagi kita akan tengok apa beza puasa kita dengan puasa mereka. Itu satu. Yang kedua, tuan-tuan, kita akan tengok antara tabiat agama ni, apabila Allah mewajibkan suatu perkara, dia akan wajibkan secara berperingkat. Hatta di dalam puasa. Pada peringkat awal, puasa tidak diwajibkan sebulan terus. Mula-mula sekali, kata para ulama, seperti yang disebut oleh Syekh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, pada peringkat awal, dia bagi pilihan. Ni kalau kita hidup pada peringkat ni, mungkin kita rasa, oh ya, untung lah, kan? Iaitu at-takhir baina as-siyam wal it'am. Dia bagi pilihan. Nak puasa boleh, tak puasa pun tak apa. Kan? Maksudnya, tapi dengan dilebihkan, puasa itu lebih baik. Maksudnya takhir, ada pilihan pada peringkat awal. Sebab itu fuqaha bincang, asal puasa yang wajib ini mula-mula sekali Ashura. Itu sahaja yang wajib. Ramadan ni tak wajib. Ashura, puasa 10 Muharram. Puasa ini juga telah dipuasa oleh orang-orang Yahudi kerana meraihkan kesyukuran di atas selamatnya Nabi Allah Musa daripada Fir'aun. Wa iz najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab. Kan? Allah telah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam. Wa idza faraqna bikumul bahr, dan kami telah memecahkan laut untuk kamu lintas. Saya nak cerita sikit sebut pasal Musa ni. Menarik, ada benda menarik tentang Nabi Musa ni. Pasal dia puasa Ashura tu, pasal to celebrate hari di mana Allah selamatkan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diarahkan keluar, Firaun kejar dia dengan tentera, Nabi Musa tak tahu apa yang akan berlaku di tepi Laut Merah. Dia tak tahu. Tuhan tak habaq tau. Tuhan tak kata lari, sekejap lagi sampai kita akan belah lautan supaya engkau boleh lari pergi situ. Tak. Apabila sampai di tepi laut, di belakang Firaun dan tentera-tenteranya, di hadapan laut, di belakang maut, di depan maut, Allah Azza wa Jal barulah memerintahkan Musa untuk buat apa yang kita baca itulah, ketuk dan terbelah laut. Dan Nabi Musa lalu. Pengajaran yang paling besar apabila kita baca kisah Musa, kerana dia ada kaitan dengan tajuk Ashura kita tadi ni, bagaimana satu orang hamba apabila pergantungan dan tawakal dia kepada Allah bulat, tekad, dia menyerahkan urusan dia kepada Allah Jalla wa'ala, dia akan senantiasa yakin Tuhan ada jalan keluar untuk apa yang dia rancang. Sebab itu saya mengajak tuan-tuan, dalam kita berhadapan dengan apa sahaja perancangan, tulisan, ketentuan Tuhan kepada kita, hendaklah kita yakin seperti mana Musa yakin ketika dia berdiri di tepi laut dalam keadaan dia tak tahu apa rancangan Tuhan dan apa yang Tuhan nak buat untuk menyelamatkan dia, tetapi di atas tawakal
tawakal dia kepada Tuhan dan di atas yakin ini adalah apa yang telah Tuhan rancang untuk dia. Dia pergi menyerahkan diri kepada Allah. Ini yang kita kata tawakal. Satu orang yang apabila dia meletakkan jantung hati dia, kebergantungan dia, wa may yattaqillah, Tuhan kata siapa yang takwa, tawakal, Allah akan menjadikan jalan keluar untuk dia. Musa mengajar kita bahawa tawakal itu adalah jawapan kepada segala keserabutan, kekalutan hidup ni. Tawakal. Tak ada urusan yang Tuhan tak boleh buka. Laut yang terbentang luas itu dibelah untuk Musa lalu di tengahnya. Adakah masalah yang lebih besar daripada Musa? Ada tak jalan yang Tuhan tak boleh belah, tak boleh buka untuk kita? Sedangkan untuk Musa alaihi salam dia buka laut. Apa yang berlaku kepada Firaun juga mengajar kita, tuan-tuan. Apa yang berlaku? Firaun telah melihat laut terbelah. Firaun menyaksikan dengan mata kepala dia kejadian itu berlaku di depan mata Firaun. Tetapi Firaun tidak mengambil pengajaran. Kalau kita ligan Musa lah, kalau kita tak percaya kat Musa pun, ligan Musa sampai tepi laut, tengok terbelah, kita akan tarik handbrake, kita akan beriman dengan Musa. Ini bukan calang-calang mainan. Tetapi sebab itu saya kata, tuan-tuan, semua orang boleh masuk dalam bulan Ramadan. Semua orang boleh dengar hadis-hadis Ramadan. Semua orang boleh faham kelebihan Ramadan. Tapi tak semua orang yang Tuhan izinkan dia untuk dapat keberkatan Ramadan. Bukan semua. Bukan semua orang boleh baca Quran dalam bulan Ramadan. Bukan semua orang berpeluang untuk tarawih, tahajud. Tak semua. Sedangkan semua orang tahu. Sebab itu masuk ke dalam bulan Ramadan, dipanjangkan umur, ada kesempatan, diizinkan oleh Allah untuk duduk di dalam bulan Ramadan. Bukan jaminan untuk dia dapat Ramadan. Tak ada jaminan. Sedangkan Firaun yang tengok depan mata dia pun tak ambil pengajaran daripada kisah itu. Tak beriman dia tak beriman, tuan-tuan. Sampai ke tepi laut tu dia tak beriman. Benda dah jadi depan mata. Sebab itu kita jangan pelik kalau ada orang masuk di dalam bulan Ramadan tapi tak ambil apa yang ada di dalam bulan Ramadan. Kerana tak ada jaminan orang yang masuk dalam bulan ni mesti dapat apa yang Tuhan janji. Itu kadang-kadang patut memberikan satu muhasabah kepada kita. Berikutnya, di kalangan para ulama, dia kata pertama Allah syariatkan Ashura. Kemudian Allah syariatkan 3 hari sebulan dalam bulan Ramadan ni. Syariat dia pertama puasa Ashura, lepas tu 3 hari putih tu saja yang wajib, yang lain semua pilihan lagi. Okey? Baik. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dia cerita pula tentang, dia kata selepas boleh pilih nak puasa ke tak puasa, turun ayat dengan kata kena puasa. Tapi siapa yang tak mau puasa, man arada an yuftir wa yaftada. Peringkat yang kedua, kalau tuan-tuan duduk peringkat kedua pun saya ingat besar rahmat. Peringkat kedua ni apa dia? Kena puasa. Tapi siapa yang tak mau puasa boleh kena bayar duit. Fidyah. Quran sebut, Quran kata wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ni ayat yang peringkat yang kedua. Sebelum turun ayat faman syahida minkumus syahr falyasum. Sebelum turun ayat siapa yang melihat anak bulan hendaklah dia berpuasa. Sebelum turun the last perintah itu, perintah yang kedua, siapa yang tak mau puasa bayar duit. Agak-agak tuan-tuan dengan duk hangat lagu ni, tuan-tuan nak pilih apa? Kau saya bayar duit.
Sehari perlih, fidyah perlih RM5. Fidyah perlih ni beratlah sikit RM5. Neri lain RM2, RM1.5. Oh, lagi dia berbayar. Teh ais pun RM2 lah. Tambah kalau bulan puasa, tak tahu harga terkini dalam bulan puasa dia lain sikit. Mungkin RM3 kan, pasal dengan plastik hitam lagi lah dengan. Tapi saya nak cerita apa? Peringkat kedua, Allah Ta'ala bagi pilihan puasa. Tapi siapa yang tak puasa, kena bayar. Antaranya ada riwayat daripada Salamah bin Al-Aqwa'. Peringkat awal ni dia macam-macam. Kan? Peringkat awal ni. Okey? Antaranya, kalau kita tengok di dalam hadis Salamah bin Al-Aqwa', dia ada cerita. Dia kata pada peringkat awal ni, Nabi SAW bagi pilihan. Berdasarkan ayat ni, boleh pilih. Sesiapa yang tak nak berpuasa, dia hendaklah membayar fidyah. Itu dalam riwayat Salamah bin Al-Aqwa'. Okey. Kemudian tuan-tuan, yang menariknya lagi, lama mana puasa pada peringkat awal? Pada peringkat awal, kita kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Mula daripada fajar sampai subuh. Makanan mula daripada subuh sampai maghrib kita kena puasa. Maghrib sampai subuh kita boleh makan. Pada peringkat awal, sebelum arahan tak boleh makan subuh sampai maghrib, siapa yang leno tak boleh makan dah. Ada sahabat, satu orang sahabat, pada peringkat awal satu orang sahabat, dia teruk letih. Dia habaq kat bini dia, boleh dah hang pergi cari apa-apa nak makan. Bini dia pergi carilah benda nak makan, balik mai dia leno. Sial laki dia. Jadi bila leno ya, tak boleh makan. Jadi kalau macam kita tuan-tuan yang tak erti leno ni, boleh makan. Kan? Jadi kalau tuan-tuan tak nak makan, jangan leno. Buka mata, jukih makan. Makan. Pasal apa abang? Aku tak mau leno, kalau aku leno tak boleh makan. Kan? Pasal tu ada orang, dia kata malam kita jangan leno, kan? Law pun ada lagi. Dia kata malam kita jangan leno. Dulu kalau leno pukul 8, tak boleh lah. Lah ni ada orang kata malam kita jangan leno. Pasal malam ni kita teringin apa siang tu kita makan siap-siap. Dia budak-budak lah. Tak budak bakal gitu juga. Dia tahan gerak aku jangan aku leno. Sebab aku esok menyesal tak boleh makan rupuk ni. Aku dah beli awal dah rupuk ni. Contoh. Tapi nak abang masa tu. Kan? Ada juga riwayat yang kata sahabat balik rumah, isteri dia tidur. Habis nak lebih-lebih budak-budak dah pula. Faham kan? Tuan-tuan lambat tangkap lah. Lepas tu lapar lagi cepat tangkap. Balik-balik isteri dia kata riwayat ni kata Umar balik tengok tidur isteri dia. Sebagai kita hamba dia tidur. Jadi dia kata lah riwayat tu kata Umar gerak. Dia dah tidur. Tak tidur lagi. Dia balik cerita dekat Nabi, turun uhilla lakum lailatas siyam. Lepas tu turunlah ayat uhilla lakum lailatas siyam. Dihalalkan kepada kamu waktu malam. Baik. Di dalam riwayat-riwayat yang ada, asalnya tuan-tuan tengok kelaku orang dulu-dulu ni. Yahudi biasalah kan, dia akal kat ni, dia pusing kat ni, dia pusing kat ni. Sikit saya nak ambil. Akalnya dalam sebahagian riwayat mereka berpuasa pada bulan Ramadan asalnya. Kemudian umat Musa dan Isa telah tukar. Mereka tak mau bulan Ramadan, mereka tukar bulan lain. Itu yang kata perangai mereka tu. Mereka ni bukan kata tukar bulan ya, tukar terus hukum. Jadi mereka nak bagi tak bersalah. Okey, Tuhan kata puasa bulan Ramadan 30 hari. Kita pergi tukar bulan lain lah. Bulan Ramadan ni tak berapa nak syok, tak berapa nak sesuai. Tukar bulan lain, mereka pergi kona kat mana? Mereka kata okey, oleh kerana Tuhan suruh bulan puasa 30 hari, kita tukar bulan lain, kita tambah pelebih sikit.
Jadi mereka tambah bagi jadi 10 hari. Sebab apa? Pasal nak cover hok mereka kecoh tu. Mereka Pak Mi cukup pandai. Kemudian mereka sebut lagi. Bila jadi 40 hari, dalam riwayat kata bila jadi 40 hari, mereka sakit tak larat. Daripada 30 hari pergi tambah 10, mereka yang tambah ke diri. Tak larat jadi 40 hari, mereka kata apa? Kalau kita lega, kita buh lagi 10 hari. Pasal nak abang kata kita bernazar, tebus kesalahan kita. Lega, buh pula 10 hari jadi 50. 30 pakai jenuh dah, tambah 50. Lepas tu dalam riwayat sebut lagi, cerita umat-umat terdahulu ni, terutama Yahudi dan Kristian ni, apa dia buat? Depa kena musim panas, depa pi tukar musim sejuk. Macam kita ni tuan-tuan, kali ni dia puasa kena timur hangat ni. Kita patut mau puasa masa hujan tu, bulan hujan bila? Tanya meteorologi. Lepas ni kita jangan panggil ni dah falak ni. Kita jangan jupen falak apa semua ni, Jabatan Mufti apa semua duk sat. Meteorologi umum. Mengikut kajian meteorologi, bulan yang paling banyak hujan bulan 10, maka kita istighfar puasa bulan 10. Lah siapa pergi Mekah musim panas. Tuan-tuan bayangkan puasa musim panas di Mekah 2 kali 3 kali musim ni. Boleh pergi 50. Kita 34, depa 50. Macam mana tuan-tuan? Setuju tak? Setuju lah. Yang setuju kata setuju. Kita belah bagi. Depa ubah. Quran kata fawailul lilladzina yaktubunal kitab biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Depa ubah agama. Depa tukar apa yang mereka suka, yang bertentangan dengan nafsu, depa kalih, depa ubah. Kemudian depa kata ini daripada Allah. Antara benda yang agama jaga apa dia? Ketulinan asal ajaran yang turun. Pasal itu agama tak benar akan tokok tambah ni. Agama tak benar kan pasal itu. Nabi kata apa? Apa yang dihalalkan oleh padri kamu, kamu menghalalkannya. Apa yang diharamkan oleh padri kamu, kamu haramkannya. Fatilkal ibadah. Itulah yang dikatakan menyembah padri. Nampak? Baik. Okey. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, faman syahida minkumus syahr falyasum. Sesiapa yang melihat anak bulan, hendaklah dia berpuasa. Ayat ini telah menasahkan ayat yang sebelum ni yang memberi pilihan kepada orang Islam sama ada dia nak puasa ataupun tidak. Kesimpulannya apa dia? Kalau kita tengok dalam syariat Nabi ni, Allah Azza wa Jal bagi pensyariatan agama ni secara berperingkat. Dia tak terus boom sekali. Tadarrujan. Dia peringkat, mula-mula macam ni, mula-mula macam tu, lepas tu macam ni. Tuan-tuan tengok, soal pengharaman pun sama. Dia kata pasal itu, pasal apa? Kita tak boleh pilih. Kita lain lah. Ini peringkat awal. Peringkat awal orang masuk Islam. Pasal itu agama ni, dia meraihkan tabiat manusia. Sebab itu Quran boleh turun sekaligus. Tapi Quran turun berperingkat. Sebab itu approach, pendekatan kita, apabila kita nak tarik orang, kita tak boleh terkejut. Satu orang mai semayang tuan-tuan, tarawih. Dia semayang, bagi tahu dia okey alhamdulillah. Tuan-tuan tak payah habaq kata malam sat lagi dia malam sat lagi kita mungkin 2.30 mangkit kita pergi Masjid Alwi pula ada pukul 3. Kan. Dia kena 2 malam masuk hospital tambah hayang. Doktor tanya apa siapa? Mayang terlebih. Agama dia peringkat. Sebab itu kalau kita tengok Nabi SAW ma khuyyiran Nabi. Nabi itu tidaklah diberikan pilihan, melainkan dia akan memberi aisaruhuma, sesuatu yang paling ringan dan mudah untuk umat dia selama mana tak berdosa. Sebab itu agama dia tak beban dan tak beratkan kita. Walaupun dia suruh kita makan. Allah sebutlah ayat puasa tu yuridullahu bikumul yusra. Dia nak kamu mudah. Dia tak nak. Pasal tu agama ni dia nak kita mudah. Dia tak nak wala yuridu bikumul usra. Dia tak nak kamu susah.
Pasal tu kita jangan rasa kata Tuhan buat puasa ni pasal nak membebankan kita, tak. Allah nak kemudahan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din minal haraj, dan Tuhan tak jadikan di dalam agama ini satu benda yang menyusahkan kamu. Nampak tak? Jadi daripada ayat puasa ni kita dapat pengajaran itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah Subhanahu wa taala sebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Okey. Apa achievement yang Tuhan nak kita capai dalam bulan puasa? Dia sebut, tak payah kita bincang teruk-teruk, tak payah kita bahas teruk-teruk, dia bagi tahu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Kalimah yang paling besar, takwa. Artinya apa? Puasa ini satu antivirus. Kalau kita boleh namakan dia sebagai antivirus. Antivirus ni apa? Dia macam vaksin lah. Artinya kalau bila kita, dalam bulan Ramadan ni, kita telah menghasilkan satu vaksin yang namanya takwa. Vaksin ni apa? Supaya apabila penyakit godaan itu menyerang kita, kita sudah ada defense, pertahanan untuk menghadapi godaan itu. Itu maksud la'allakum tattaqun. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala tak bagi kita makan, tak bagi kita minum siang. Malam dia bagi pula, pasal apa? Cuba kalau tuan-tuan fikirlah, kita nak fikir sikit pasal kita tak mau. Hukumnya puasa itu ialah menahan diri dari makan dan minum bermula, dan perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam. Itu secara teorinya, secara definisi kitabnya macam itulah. Apa dia tu puasa? Puasa ialah menahan diri dari makan dan minum serta perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit matahari hingga terbit fajar hingga terbenam matahari. Biasa. Bangkit satu orang tak makan, tak minum, azan maghrib makan. Esok azan subuh berhenti makan, tak makan, tak minum, azan. Adakah itu yang Tuhan nak? Semata-mata tak makan. Tuhan nak apa? Tuhan nak kepatuhan. Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Tuhan bukan nak semata-mata tak makan, tak minum. Ada ramai lagi agama-agama lain, bahkan sebahagian kita kadang-kadang tuan-tuan pergi hospital kan, nak buat operation apa semua, tak makan juga. Tak makan pasal apa? Tak makan pasal operation. Tak makan pasal apa? Tak lalu makan. Ada orang dia tak makan pasal apa? Saya tak ada selera hari ni nak makan. Tak makan juga. Orang tak makan ni banyak sebab. Bukan satu sebabnya. Tuan-tuan boleh tanya, pasal apa hang tak makan? Aku ni badan naik ya. Aku kontrol sikit makan. Pasal apa hang tak makan? Aku tak lalu panas-panas macam ni, tak lalu, tak ada selera nak makan. Artinya untuk tidak makan, satu orang mempunyai berbagai sebab untuk menyebabkan dia tak makan. Tapi kita tak makan ni bukan kerana tak ada selera. Kita tak makan ni bukan kerana kita tak lalu makan. Kita tak makan ni kerana Tuhan kata jangan makan. Artinya Ramadan tu nak ajak kita untuk berkata jangan. Itu matlamat dia. Jadi satu orang kalau dia duduk dalam bulan puasa, dia keluar daripada bulan puasa, dia tak dapat perkataan jangan itu pada benda yang Tuhan larang. Jangan. Pada perkara yang Tuhan suruh dia buat. Tuhan kata hanya makan. Bang maghrib lagi hang makan. Satu orang, tuan-tuan, 2-3 hari dah tuan-tuan puasa. Tuan-tuan okey tak? Steady tak? Aware itu ya tak laraan. Aware itu angin lah. Aware itu tak larang. Aware itu tengok traffic light pun nampak ayak sirap. Aware itulah. Hari mad dekat seminggu ni tak ada apa pun. Setengah tu tak sok pun. Bangkit niatnya minum air sikit. Biasa ya. Ni saya kalau nak ceramah 3 jam lagi boleh ni. Kan? Tapi saya takut tuan-tuan nak balik kan. Tak ada apa pun. Pasal dah nampak aware itu kita nak boleh tune kita punya apa kehidupan kita memang teruk. Lepas tu kita dah bila kita dah dapat dah perut dah besar dah tak makan, normal lah. Tak ada apa. Tuan-tuan tengok nanti kita nak tune balik suruh makan siang. Hari raya nanti kita nak makan balik.
Dia jadi pelik. Perut pun jadi satu macam marah. Pasal apa? Pasal hang dah ajak aku tak makan. Jadi itu bukan benda besar lah. Orang putih kata not a big deal. Bukan benda yang kita nak megah sangat. Hang tengok aku tak makan. Ramai lagi yang tak makan di luar sana. Tapi puasa ni tuan-tuan kena tahu maksud la'allakum tattaqun tu apa dia? Tuhan nak aku kata time ni jangan makan. Azan maghrib je, hang lapar ke, hang tak lapar ke, hang nak makan ke, hang tak makan, hang kena makan. Hang kena buka. Tuhan nak kepatuhan. Nabtali. Dia nak tengok kita taat ke tak taat. Dan tuan-tuan jangan silap faham pula. Ni kesimpulan ni. Maknanya Tuhan ni perlukan kita lah. Kalau kita pakat tak puasa, habis Tuhan. Oh no. Kalau seluruh umat ini, manusia daripada awal hingga akhir, kata Nabi, puasa, beriman. Masjid ni, kita tak boleh buat tahajud. Dia duduk main lampu. Siang ramai-ramai ni tak apa. Malam-malam duduk tutup kau. Dia kata bulan puasa tak ada jin, tapi main lampu kerak mana? Siapa main? Saya nak sebut la'allakum. Pasal tu Nabi kata dalam hadis, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Tengok. Tuan-tuan tengok orang lelaki-lelaki tua mai tanya dekat Nabi kan. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak dia nak cium bini dia? Nabi kata boleh. Mai orang muda, boleh tak cium bini dia? Tak boleh. Bukan soal ciuman. Bukan soal ciuman. Soal apa? Soal macam mana kita kontrol kita punya nafsu. So tuan-tuan, kalau satu orang dia boleh kontrol nafsu dia, dia telah mendapat tattaqun tadi. Tapi kalau dia tak makan pun, dia tak minum pun, tapi kalau dia tak dapat kontrol tu, dia tak achieve tattaqun. Yang tu ya, pokok pangkai dia akan balik di situ. Macam mana kita kontrol our desire, kita punya nafsu kita, keinginan kita di sebalik titah perintah Tuhan. Sekali lagi kalau tuan-tuan balik nak makan boleh? Hangat letih. Buka peti tu pintu apa semua, minum. Boleh, tak ada siapa nak larang. Tak ada lagi orang minum-minum jadi batu. Pasal apa? Itulah berbuka. Dulu ya, buka puasa jadi ikan pari, buka puasa perut kembung, buka puasa tak ada kan. Berapa ramai orang makan nasi kandang tiap hari bulan puasa, tak ada jadi apa pun, steady ya. Tuhan bukan soal hang buat ni aku hukum hang terus. Tak. Tapi soal Tuhan nak tengok macam mana hang patuh pada titah perintah aku. Mudah-mudahan tuan-tuan kita baru 4 hari, ada baki 26 hari lagi insya-Allah, 26 25 kita boleh sampai dak pada taat tadi. Tuhan nak perkataan tu ya, taat. Mudah-mudahan ada manfaatnya daripada kita. La'allakum tattaqun. Allahumma inni as'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.